Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan ulang kaji semula tajuk yang kita belajar pada hari Isnin, iaitu mengenal nombor hingga 10,000, di mana kamu akan belajar bagaimana hendak kenal dan tulis nombor. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah kamu akan belajar membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. Seterusnya, kamu akan belajar bagaimana menyebut nombor yang diberi dalam angka. Dan akhir sekali, kamu akan belajar bagaimana memadan angka dengan perkataan. Cuba kamu lihat gambar ini. Bolehkah kamu teka apakah objek yang cikgu tunjuk ini? Ya, ini adalah nombor plat kereta. Kebiasaannya, plat kereta ada 4 angka. Nampak? Apa yang cikgu masukkan dengan 4 angka ni? 1, 2, 3, 4. Jadi macam mana kita nak baca nombor ni? Tahun lepas kamu dah belajar bagaimana nak baca angka 3 digit. Tahun ini kamu akan belajar pula mengira dan menyebut nombor angka yang mempunyai 4 digit. Lihat pula contoh yang seterusnya. Ini adalah angka bagi kes pesakit COVID yang baru bagi hari Isnin. Cuba tengok, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Macam mana kita nak sebut nombor ni? Cuba kamu sebut. Bagus. Mari kita belajar baca nombor. Kita akan baca nombor dari sebelah kiri. Yang ini 627. Yang kedua, 189. Sa tak payah sebut. Nilai sa tak payah sebut. Contoh yang pertama, nombor dia akan jadi 627. Sa tak payah sebut. Yang kedua, 189. Sa tak payah sebut. Nilai tempat yang kamu akan belajar pada tahun ini adalah ribu, ratus, puluh dan sa. Nilai tempat yang baru kamu akan belajar tahun ini adalah ribu. Ribu. Macam mana eja ribu? R-I-B-U. Ribu. Cuba lihat angka ini. Macam mana kita nak baca angka ni? 1,432. 1,432. Kita lihat pula contoh seterusnya. Cikgu letak sifar di tempat ratus. Jadi, macam mana kita nak baca? 5,000. Ratus tak payah sebut. 69. 5,069. Kenapa cikgu tak sebut nilai ratus? Kerana di tempat ratus adalah nombor sifar. 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 Bila sifar, kita tak payah sebut. Kita terus sebut 5,069. Kita tengok pula contoh seterusnya. Cikgu letak sifar di tempat puluh. Puluh. Jadi, kita sebut dia 7,210. Tak payah sebut, terus sebut 8. Kenapa? Sebab di tempat puluh adalah sifar. Sifar. Jadi, kita terus sebut 7,208. Contoh seterusnya, angka sifar terletak di tempat ratus. Ratus. Jadi kita sebut 8,000. Ratus tak payah sebut. Terus sebut puluh dengan sa, iaitu 15. Kita tak sebut 10.
1 dan 5 jadi 15. Jadi 8,015. Boleh faham ya murid-murid? Sekarang cikgu letakkan angka sifar di tempat ratus dan puluh. Jadi kita sebut 2,000, ratus tak payah, puluh tak payah, terus sebut sa. Dia akan jadi 2,007. 2,007. Ratus tak payah sebut, puluh pun tak payah sebut. Sebab dia punya angka adalah sifar. Jadi 2,007. Seterusnya, kamu akan belajar pula macam mana hendak tulis nombor. Contoh yang pertama, cikgu ada nombor 600. Jadi kita eja pula 600. Nombor 20. Eja pula 20. Dan juga 7. Eja 7. 627. Sa tak payah eja, sa tak payah sebut juga. Next, kita ada nombor 100. Eja 100. 80. 89. 9. Sa ni kita tak payah tulis. Terus tulis 189. Tengok contoh yang pertama. Cikgu ada angka 5,000. Ratus tak payah sebut. 69. Kenapa cikgu tak eja yang ratus ni? Sebab dekat tempat ratus ni adalah digit dia sifar. Bila sifar kan kita tak payah sebut. Jadi kita cuma sebut 5,069. Faham murid-murid? Kita tengok contoh seterusnya. Angka sifar di tempat puluh. Macam mana kita nak baca? 7,200. Puluh tak payah sebut. Terus sebut 8. 7,208. 7,208. Puluh nilai dia sifar. Jadi bila sifar kita tak payah nak sebut. Nampak? Sifar. Sebut sama-sama cikgu. 7,208. Bagus. Lihat contoh seterusnya. Angka sifar di tempat ratus. Jadi, yang ratus ni kita tak payah sebut. 8,000. Terus sebut 15. Kenapa? Sebab kita tak sebut dia 10. Kita sebut dia 1 dan 5 jadi 15. Jadi jawapannya 8,015. Kita tengok contoh yang terakhir. Angka sifar di tempat ratus dan puluh. Jadi macam mana kita nak sebut? Dia akan jadi 2,000. Ratus tak payah sebut. Puluh tak payah sebut. Terus sebut 7. Jadi 2,007. 2,007. Okey, tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Selepas ini, cikgu nak kamu ambil buku aktiviti. Okey, boleh ambil sekarang. Ambil buku aktiviti matematik. Okey. Buka muka surat 1. Cikgu nak kamu buat latihan di muka surat 1 dan muka surat 2. Muka surat 1, kamu sebut nombor, kemudian padankan dengan angka yang betul. Soalan 2, kamu tandakan betul bagi perkataan dan angka yang betul. Pergi pula ke muka surat 2. Kamu dikehendaki menulis nombor dalam perkataan atau angka. Soalan yang kedua, sebut nombor, kemudian awak cari nombor tersebut dalam petak nombor dan kemudian bulatkan. Contoh yang pertama dia dah bagi. Awak cuma buat soalan B, C dan D. Okay, awak buat muka surat 1 dan 2 hari ni. Nanti jawapannya kita akan bincangkan pada minggu depan. Okay. Terima kasih
kasih murid-murid. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Okay. Bye.